Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, Kau karuniakan kepada kami kasih kepadamu dan mengenali dirimu, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita bersambung pada nasihat yang seterusnya, tuan-tuan. Satu nasihat yang agak baik dan terlalu baik kalau kita dapat fahami dari sudut zahir dan batinnya. Yang mudah-mudahan dengan nasihat ini, tuan-tuan, kita akan menimbulkan dua perasaan. Tulis di ruangan komen. Yang pertama bersyukur, yang kedua berjaga-jaga. Yang pertama bersyukur, yang kedua berjaga-jaga. Kerana apa? Kerana nasihat pada pagi ini kita mendengar daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, seorang sahabat Nabi yang begitu hebat, rapat, senantiasa berada di samping Nabi SAW. Berkenaan satu tajuk, tulis di ruangan komen, dan sahabat-sahabat di Telegram juga. Sedikit daripada 4 perkara diambil kira sebagai sesuatu yang banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Benda ni kalau sikit je berlaku, dah kira banyak dah. Jaga. Maknanya, kalau berlaku pada tuan-tuan walaupun sedikit, nisbah agama di sisi Allah Ta'ala itu kira banyak. Syukur ya Allah. Walaupun sikit, dikira banyak. Ada juga nanti kita akan baca, walaupun benda tu sikit, tapi jaga-jaga, dia dikira banyak kalau kita tak berjaga-jaga. Baik. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, arba'atu asya'a qaliluha kathirun, al-waja'u wal-faqru wal-naru wal-adawatu. Tulis di ruangan komen. Sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, 4 perkara, qaliluha, sedikit je dah, tetapi kathirun, dia dikira sebagai banyak. Benda tu sikit, tetapi nisbah, kalau nisbahkan kepada agama, dinisbahkan kepada Allah, dia dikira sebagai satu yang begitu banyak. Yang pertama, tulis di ruangan komen. Yang pertama, al-waja'u. Al-waja'u. Apa dia? Iaitu sakit. Allahumma salli ala Muhammad. Iaitu sakit. Sakit ni, dah, suatu benda yang walaupun sikit, tuan-tuan, sikit je. Sakit perut. Sakit perut. Tetapi hari ni, tuan-tuan jawab di ruangan komen, tatkala saya dan kalian diuji dengan sakit perut, agak-agak ketika itu, berapa banyak kebaikan yang timbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Cuba jawab. Terima kasih yang bagi star, 100 star pada pagi ini. Mudah Allah Ta'ala berkati kalian dan kami juga. Baru sakit perut.
Semalam ada orang staff saya, sakit perut tuan-tuan. Kejap-kejap masuk bilik air, kejap-kejap masuk bilik air, kejap-kejap masuk bilik air. Yang bagusnya, waktu tak sakit perut, nak dengar dia berzikir, nak dengar dia bertasbih, nak dengar dia selawat, jauh sekali. Jauh. Semalam, kejap-kejap astagfirullah. Kejap-kejap la ilaha illallah. Ni. Baru sikit Tuhan bagi nikmat sakit perut. Betul ke betul? Jawab di ruang komen. Baru Tuhan bagi sakit perut. Dah kejap-kejap istighfar, kejap-kejap masuk bilik air. Dia berzikir dalam bilik air tuan-tuan. Kalau tak sakit perut, dia tak berzikir. Buah tu berzikir juga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tak, adakah benda ni satu benda kenyataan? Jadi apa yang dapat kita fahamkan, al-waja'u, sakit. Walaupun benda tu sikit tuan-tuan, Allah, kalau disebahkan kepada agama dan kepada Allah, benda tu banyak. Artinya banyak nikmat, banyak kebaikan. Contoh, dia bersabar. Dia bersabar daripada kesakitan perut. Tak nak balik, tak nak. Saya nak kerja ustaz. Nak berkhidmat kepada masyarakat. Aduh. Walaupun sanggup pergi balik, dia menahan sabar. Maknanya kesabaran ketika sakit perut sama tak kesabaran ketika tak sakit. Ni kata ni. Walaupun sikit benda tu tuan-tuan, Allah nikmatnya terlalu banyak dan kelebihannya terlalu banyak. Maka betul apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, benda yang pada zahir mata sedikit tapi hakikatnya banyak. Tuan-tuan, kalau banyak itu baru sikit. Kalau banyak, ada sahabat-sahabat kita yang Allah Ta'ala uji mereka dengan sakit-sakit yang begitu hebat. Stroke, nisbah kita banyaklah. Orang lain boleh bangun, dia tak boleh bangun. Penyakit-penyakit yang pada adatnya susah nak sembuh. Pada adat. Penyakit buah pinggang, kena dialisis mingguan dan sebagainya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Namun saya yakin tuan-tuan, orang yang sedang mengalami kesakitan, dia akan merasai kebaikan yang begitu banyak kalau dia pandai convert kepada kesyukuran, kesabaran, redha dan sebagainya. Maka semua akan beri kesan yang begitu banyak pada diri dan kehidupan. Baik. Kata musannif, 4 perkara yang menyusahkan manusia walaupun sedikit. Yang pertama, sakit. Fakir, yakni tidak memiliki segala apa yang diperlukan. Api dan permusuhan, yakni berhadap orang berada dalam bahaya. Baik. Maknanya apa? Bila mana kita bersabar dengan kesakitan yang Tuhan berikan, mudah-mudahan banyak lagi kebaikan yang boleh timbul. Itu poin yang pertama. Tulis poin yang kedua. Yang kedua, arba'atu asya'a qaliluha kathirun. 4 perkara, walaupun benda tu sikit, tapi pada hakikatnya dia boleh menjadi benda yang begitu banyak. Yang kedua, fakir. Wal faqru, fakir. Tulis. Fakir ni apa tuan-tuan? Fakir ni bukan apa-apa kedana dah. Saya betulkan dahulu istilah yang agar tuan-tuan faham dengan betul. Contoh, miskin, fakir. Miskin ni apa dia? Makna miskin ialah keperluan dan pendapatan bersamaan. Itu makna miskin. Dia memerlukan sehari RM10. Dia bekerja, dapat RM10. Maka dia panggil miskin. Kalau fakir, dia memerlukan sehari untuk makan RM10, tetapi dia kerja dapat RM5. Namanya fakir. Yang dikatakan ghaniyun, kaya, dia memerlukan makan sehari RM10. Dia bekerja dapat sehari RM15. Maka dinamakan sebagai ghaniyun, kaya. Jelas ke jelas? Itu istilah-istilah yang perlu kita faham. Dan antara istilah yang digunakan oleh masyarakat Melayu, antaranya apa? Fakir miskin. Maknanya kejap-kejap cukup, kejap-kejap tak cukup. Betul ke betul? Ni dah dapat moratorium ni. Kira cukup lah, boleh bertahan selama 6 bulan.
hutang rumah tak kena bayar, hutang ni boleh ditangguh dan sebagainya. Bermakna ketika ini kita kaya sekejap ataupun cukup. Besok habis moratorium, kereta kena bayar balik, rumah kena bayar balik. Waktu tu jadi fakir pula. Ini contoh fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin. Jadi fakir ni Allah Ta'ala karuniakan juga rezeki kepada mereka. Itu pada hakikatnya. Namun apa yang dia dapat tak cukup. Dah. Tuan-tuan, apakah benda yang sedikit pada hakikatnya banyak? Orang fakir ni tuan-tuan, kalau mereka pertama sekali redha dengan kehidupan yang mereka hadapi dalam keadaan mereka dah usaha, mereka telah berikhtiar, macam-macam usaha mereka telah buat, tapi itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali orang fakir, apatah lagi miskin ni tuan-tuan, apa yang banyaknya besok dia dapat ustaz, padahal dekat dunia dia tak ada apa-apa. Yang paling banyak tuan-tuan, mudah-mudahan dia mendapat bersama Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tu benda yang tak ternilai. Kan kata Sayyidina Ali, benda tu sikit tapi banyak. Fakir ni di sebelah dunia sikit tapi banyak. Pertama sekali dia dapat bersama Nabi SAW. Kerana hadis jelas. Nabi menyebut dalam sebuah hadis yang begitu masyhur, yang tak dapat tidak, kesimpulan hadis itu, Nabi berkata, di syurga besok aku akan berhimpun bersama dengan orang-orang yang miskin. Di syurga besok aku akan berhimpun bersama orang-orang yang miskin. Banyak tak? Banyak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila diuji dalam keadaan fakir, apa yang banyak dia dapat? Sabar. Ingat tuan-tuan, kita perlu fahami istilah dengan kefahaman yang betul. Kalau orang tu langsung tak berusaha, langsung tak ikhtiar, kemudian serah bulat-bulat kepada Allah, hakikat seolah-olah ada, tapi syariat tidak wujud, itu bukan namanya fakir. Itu namanya pemalas. Jelas ke jelas? Serah je, ikutlah mana Tuhan nak bagi rezeki. Ikhtiar tak ada, padahal Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi akal, Tuhan bagi kekuatan, dan Tuhan bagi cerdik, Tuhan bagi kepandaian. Tak apalah, ada rezeki ada, tak ada sudah. Orang tengok fakir je dia, tu bukan fakir, pemalas namanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sedangkan Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, peniaga yang begitu hebat. Sehingga tertawan hatinya oleh Siti Khadijah alaihissalam, yang tak dapat tidak sebelum perkahwinan itu, maka baginda Nabi SAW seorang peniaga yang begitu hebat. Bermakna Nabi yang dijanjikan bagi mereka rezeki pun, tuan-tuan, ikhtiar tak tinggal, usaha tak tinggal. Jadi kena kita faham makna fakir dan miskin yang betul-betul, dia dah usaha, dia dah ikhtiar, dia dah cari jalan, dia dah bekerja, namun itu rezeki yang dia dapat. Apa lagi kelebihan yang banyak Tuhan nak bagi ni? Tuan-tuan, yang kedua, kalau dia sabar. Sabar ni satu nikmat yang nyata kan? Innallaha ma'as sabirin. Cuba tulis di ruangan komen. Tuan-tuan kalau faham formula ni, tuan-tuan akan sabar. Tuan-tuan kalau faham formula ni, tuan-tuan akan terima apa juga ujian dan juga keadaan. Tulis. Sabar ni mesti bersebab. Ni je formula dia. Sahabat-sahabat di Telegram, jangan lupa tulis dalam buku-buku nota tuan-tuan. Sabar ini bersebab. Maknanya, ada tak orang yang sabar tanpa sebab? Kita pergi office, tengah duduk, buat apa tu? Sabar. Contoh, sabar apa? Sabar. Iyalah, sabar ada masalah apa? Masalah anak ke, bini ke, gaji tak masuk ke, tayar pancit ke, sakit perut ke? Tak ada apa-apa, sabar. Tuan-tuan jawab sekejap di ruangan komen. Sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Ada ke tidak orang sabar tanpa sebab? Ada. Duduk je tengah sabar. Ada. Di Telegram. Ada ke tidak orang sabar tanpa sebab? La. Ghairu maujud. Tak maujud tuan-tuan. Terima kasih Hajah Mahani Hagam. Tak ada. Maknanya, okey, ini kalau kita pandang cara sebaliknya. Ni yang kata Sayyidina Ali, benda tu kecil tapi besar. Sikit je Tuhan bagi. Bagus kejap Tuhan bagi fakir. Selama ni Tuhan bagi kaya begitu banyak hal lupa.
Waktu Tuhan bagi fakir tu, ya Allah, dia sabar. Tuan-tuan, cuba belajar convert. Ilmu converter ni kita ajar dalam program interaktif kita solat. Semua ni nak membawa kepada satu platform khusyuk is real. Khusyuk ni benda yang terlalu realiti pada kehidupan kita. Kalau kita ada ilmu, kalau kita ada mentor, kalau kita ada guide, kalau kita ada amalan, dan kalau kita bersungguh nak mencapai, insya-Allah khusyuk is real. Kembali kepada bicara tadi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cuba belajar convert. Convert ni macam mana? Mudah saja. Bila datang satu ujian, ya Allah, dengan benda ni ke kau nak bagi aku sabar? Begitu. Sebab sabar itu tak akan datang melainkan dengan sebab. Okey. Cuba bila datang satu ujian, tuan-tuan sebut begini, ya Allah, adakah sebab ni ya Allah kau nak ajar aku sabar? Simple je. Jelas ke jelas? Ya Allah, adakah sebab benda ni engkau nak ajar aku sabar? Adakah sebab benda ni ya Allah engkau nak didik aku untuk sabar? Adakah dengan sebab benda ni ya Allah kau nak menjadikan asbab untuk aku redha? Tiba-tiba je aku redha. Ya, redha apa? Mana ada? Likulli syai'in sababun. Tiap-tiap satu itu bersebab. Siapa nak kepada kematian? Tak nak. Siapa nak kepada perpisahan? Tak nak. Siapa nak kepada kemiskinan? Tak nak. Siapa nak kepada kefakiran? Tak nak. Siapa nak kepada kesusahan? Tak nak. Tapi Tuhan bagi tak? Bila Tuhan bagi, cuba jawab, cuba convertkan. Ya Allah, rasanya lama sangat dah aku tak ingat kau ya Allah. Adakah sebab ni ya Allah kau nak tarik balik untuk aku ingat kepada kau? Cuba belajar sebut ayat tu. Tuan-tuan try test buat. Berapa kali? Try test buat. InsyaAllah kalau tuan-tuan terus mengamalkan ayat yang tadi, menggunakan perkataan sabab saja. Ya Allah, sebab ni ke ya Allah kau nak bagi aku sabar? InsyaAllah tuan-tuan akan mula melihat setiap benda tu apa kebaikan yang mendatang. Ni kata Sayyidina Ali, arba'atu asya'a qaliluha kathirun. 4 perkara nampak sedikit tapi hakikatnya banyak. Banyak. Baru Tuhan bagi yang kedua, apa dia? Al-faqru, fakir. Fakir tuan-tuan. Tengah kaya, lupa. Betul kan? Tuan-tuan cuba jawab di ruangan komen. Sabar ni bukan kepada kesusahan sahaja. Sabar yang paling payah nikmat. Sebab itulah benda ada pun sabar. Cuba jawab. Berani jawablah dalam ruangan komen. Waktu tak ada, tuan-tuan boleh sabar. Waktu ada, susah nak sabar. Saya ada seorang sahabat patah kaki tuan-tuan. Kaki tak ada ni. Allah Ta'ala uji dia, kecil manis. Potong kaki. Dulu, waktu duit tak masuk lagi, duduk kat rumah, relax je. Relax. Lepas tu, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baru ni duit masuk. Duit apa masuk? Cina. BPN. EPF. Baru ni bawa keluar duit EPF. Bawa keluar duit EPF tuan-tuan. Mulalah tak senang duduk. Dengan kaki tak ada tu, walaupun yelah kaki besi ada, cyborg. Dia ada kaki besi tuan-tuan. Dia fikir, duk berbalah lah dengan anak bini dia. Bukan balah apa, balah kasih sayang lah. Dia kata nak beli kereta baru, bini tak bagi. Abang dengan kaki tu tak sihat, kereta tengah ada, nak beli kereta baru, abang tak. Lepas tu pula nak beli motor baru. Nak beli motor baru. Tengah ada dulu tengah tak ada, relax. Boleh duduk kat rumah, tak fikir nak ke mana. Ni, tengah ada duit ni, tuan-tuan, tengah kaki tak ada pun tak boleh sabar. Nak beli kereta baru, nak beli motor baru, dah tak bagi, nak beli motor baru pula. Pandai dia bagi alasan. Yang sedia ada tu bukan tak nak, tak boleh bawa sebab payah. Saya nak beli motor skuter. Skuter ni press saja, so tak ada tekan. Kalau yang kaki belah kiri, kalau yang motor yang sedia ada tu, dia kata apa? Kena tekan. Sebab kaki belah kiri dia kan pakai besi. Masalah contoh. Cuba apa kita nak bagi faham? Betul kan? Nikmat yang paling payah untuk sabar, iaitu ketika ada. Waktu ada duit, fikir macam-macam nak beli. Kalau boleh, Shopee tu macam televisyen dah. Tengok 24 jam apa nak beli. Tengah tak ada, boleh sabar pun. Ni kata ni. Betul kan? Tengah tak ada, sabarnya banyak. Tengah ada tuan-tuan, payah nak sabar. Sebab tu sabar yang paling payah
dan paling hebat sabar dengan nikmat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Betul Sapariah Mahmud. Habis, itu perkara yang kedua. Adakah kalian jelas ni? Kalian jelas? Supaya kita faham maksud kalam daripada Sayyidina Ali, arba'atu asya'a qaliluha kathirun. Dah? Nampak benda tu sikit tapi hakikatnya banyak. Baik, itu perkara yang kedua. Yang ketiga, arba'atu asya'a qaliluha kathirun. Yang ni jaga. 4 perkara nampak macam sikit tapi sebenarnya banyak. Yang ketiga ni kena berjaga-jaga, yang keempat ni kena berjaga-jaga. 2 perkara tadi kita bersyukur. Yang ketiga tulis wan naru, iaitu api. Dah? Api. Api ni kita maklum tuan-tuan, nampak kecil. Kan? Kecil kan? Betul kata orang dulu-dulu tuan-tuan, dah? Dah berjaga-jaga dengan api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Dah? Sebab tu dalam nak menjaga api ni tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sebagaimana yang kalian lakukan betul. Dah, marah anak-anak, jangan main api dekat rumah, jangan main mancis. Tengah kecil tak apa. Tapi tuan-tuan, kecil-kecil itu satu rumah kita hangus. Sekejap je, dah, kalau dia nak makan. Ni kata ni, nisbah pandangan kecil api, tapi nisbah hakikat besar. Bila api ni tuan-tuan, dah, kita nak convert pula kepada ilmu tasawuf. Kadang-kadang orang nampak api ni dari sudut zahir. Dari sudut yang zahir. Apa dia? Api yang dinampak oleh mata kepala. Walhal, dalam tubuh kita ni ada api tak? Jamilah Jalil, Nur Azwa, dah? Rahimah Talib, Lina yang berada di Telegram. Dalam diri kita ni, jangan duk fikir api yang zahir tuan-tuan. Yang tu dah, kita dah faham akan kecelakaannya kalau dia besar. Nampak kecil, kalau besar celaka. Tetapi jangan lupa, ni dalam diri ni ada api tak? Ada. Sebab tu jasad kita ada air, ada tanah, ada api, ada angin. Betul ke betul? Kesimpulannya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sama juga. Api yang berada dalam tubuh badan kita kecil je. Janganlah semarakkan dia tuan-tuan. Antaranya apa? Tu nombor 4 sekali lagi. Api kemarahan, api permusuhan, api kebencian, mengapi-ngapi. Tengok, bila kerja kita mengapi-ngapi, mengapi-ngapi ni bahasa Melayu kan? Batu api. Kalau mengapi-ngapi, ada tak dalam kamus? Google kejap, ada tak mengapi-ngapi? Ada. Dah. Kalau batu api tu adalah. Maknanya, tengok, api yang berada pada diri kita ada. Mengapi-apikan adalah. Okey, terima kasih. Ni, api yang ada dalam diri kita ni tuan-tuan, sikit je kita pergi cuit dekat orang. Kau tak payah ambil vaksin lah. Ini semua propaganda. Dipanggil apa? Yahudi. Agenda. Dah. Kita mengapi-ngapikan dia. Nampak kecil, tuan-tuan. Dia pula jenis, kalau bendul dengan dia, lurus dia lagi. Kalau perbaris dengan dia, luruh dia lagi tuan-tuan. Dia pergi cerita dekat adik-beradik dia. Tak payahlah, ni semua propaganda Yahudi. Asal lagi kalau cucuk, kalau letak magnet melekat. Dah. Ada dia masuk dalam tu, dia panggil apa? Dia masuk dalam tu chip. Nak detect kita tuan-tuan. Dah. Ni dipanggil banyak tengok filem orang putih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Akhir sekali apa yang berlaku? Betul kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kecil je benda tu. Tapi bila mana kita mengapi-ngapikan orang, tersebar. Tuan-tuan, benda fitnah ni, benda api-api ni, dia punya besar dia. Tuan-tuan, kadang-kadang satu negara boleh rosak. Betul ke betul? Dah? Satu negara boleh rosak, satu kampung boleh rosak daripada sikit je. Dipanggil perangai suka mengapi-ngapi. Melaga-lagakan orang. Dah? Sebab tu betul. Hari ni kita fikir. Bab api ni, yang nombor 3, kawal. Jaga. Sebab tu kenapa pentingnya belajar ilmu tasawuf. Semalam kami bersama dengan ayahda Tuan Guru Haji Osman Billah. Dah? Dia merakamkan balik kalam Imam Muna Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Imam Ghazali sebut apa dia? Ilmu fiqah wajib belajar. Ada had dia. Ilmu tauhid wajib belajar. Ada had dia. Ilmu Quran wajib belajar. Ada had dia.
ilmu hadis boleh belajar, ada had dia. Tapi ingat tuan-tuan, ilmu tasawuf wajib belajar dan tak ada had. Tak ada had. Sampai mati wajib belajar ilmu tasawuf. Kerana perjalanannya, rentetannya, ujiannya, kefahamannya bukan sehari dua. Bukan sehari dua. 20 tahun, 30 tahun. Dah? Minggu lepas kami bersama dengan Dr. Samsul, salah seorang ulama yang hebat. Dah? Sembang dengan beliau, tuan-tuan. Dia kata nak masuk tarikat. Dah? Tarikat ni, kalau nak masuk betul-betul, maulid tak boleh tinggal. Saya Alhamdulillah Allah Ta'ala anugerah 30 tahun dah tak tinggal maulid setiap minggu. Dah? Bukan 3 tahun, 30 tahun. 30 tahun istiqamahnya beliau. Jadi, supaya bila mana kita belajar ilmu tasawuf, kita kenal amarah, lawamah, mulhimah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Dan nafsu yang paling jahat, amarah. Amaratun bisu, api kejahatan dan kemarahan. Jelas? Itu perkara yang ketiga. Baik. Dan akhir sekali yang keempat. 4 perkara nampak sikit. Sikit je. Kadang-kadang Tuhan bagi sikit. Tapi sebenar boleh menjadi banyak. Yang keempat tulis. Yang keempat. Wal adawatu. Apa dia? Permusuhan. Permusuhan. Bila sebut permusuhan ni tuan-tuan, kita maklum. Contoh paling mudah. Nak cerita bab permusuhan ni. Suatu perkara yang Allah Ta'ala uji kepada anak-anak Nabi Adam AS. Kan? Sejarah Qabil dengan Habil kan? Macam mana permusuhan tu mula berlaku. Dah nisbah, kita nisbah kepada para Nabi, kita panggil ujian. Mana dalil? Sabda Nabi SAW, Asyadun nasi bala'an al-anbiya'i was salihun. Bersangatan bala ataupun ujian yang diberikan kepada manusia, iaitu para-para Nabi dan orang-orang yang soleh. Kita melihat api permusuhan yang bermula daripada anak cucu cicit Nabi Adam AS tu kekal sampai sekarang. Kita melihat permusuhan Yahudi, yang Tuhan sebut dengan jelas dalam Quran, walan tarda ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Macam mana permusuhannya mereka kepada orang yang selain daripada seumpama mereka. Sehingga Tuhan nukilkan dalam Al-Quran, sekali-kali mereka takkan redha kepada kita sampai kita ikut belakang mereka. Tu. Dan kita melihat permusuhan ini berlaku berpuluh tahun, bahkan dah beratus tahun. Maka betul, api permusuhan tuan-tuan, kecil je mula-mula. Kecil je. Dah? Berkahwin 2 orang. Lepas tu apa berlaku? Adalah sedikit permasalahan. Lepas tu bercerai. Tengok tuan-tuan dah. Bercerai bermusuh. Apa yang berlaku? Tuan-tuan, kadang-kadang sampai anak keturunan. Anak keturunan tak bertegur. Diapi-apikan lagi. Dah, inilah keturunan pak kau dah dulu ni. Kau jadi macam ni. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Sebab tu semalam Abah pesan. Ingat dah? Kepada siapa yang bersama dengan sesi Zoom kami semalam, Abah pesan. Selagi mana kita tak belajar ilmu tasawuf, tak buang sifat-sifat amarah, tak buang sifat-sifat mazmumah dan sebagainya, sampai bilalah tuan-tuan kita tak akan nampak kehebatan, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap sesuatu yang Allah Ta'ala lakukan itu bersebab dan berikan kepada kita kefahaman dan tak dapat tidak dizahirkan kepada kita kedamaian dan ketenangan. Maka bab permusuhan ini satu perkara yang perlu kita berjaga-jaga agar apa tuan-tuan? Kalau boleh tak nak ada musuh dalam kehidupan kita. Kita dengar satu kalam daripada Nabi Sulaiman AS. Bagus kalam ni. Dirawikan Nabi Sulaiman AS juga bersabda kepada putera dia. Tengok, dengar dah. Dengar nasihat dia. La tastaksir ayyakuna laka alfu sadiq. Fa alfu qalilun. Wa la tastaqilla ayyakuna laka aduwun wahidun. Fal wahid kathir. Seorang pun cukup tak apa dah. Kata Nabi Sulaiman AS kepada anak dia, tulis tuan-tuan, tulis. Mana sempat tulis. Tak sempat nanti admin kami akan buat kod cantik-cantik tuan-tuan. Janganlah kamu menganggap banyak mempunyai 1000 sahabat. Berapa kawan best friend? 1000. Dalam handphone ada berapa best friend? 1000. Jangan kamu menganggap ada banyak 1000 ataupun sahabat. 1000 sahabat itu sedikit. Hakikatnya sedikit.
Dah, hakikatnya sedikit. 1000 kawan ni, hakikatnya sedikit. Dan janganlah kamu menganggap sedikit mempunyai seorang musuh, kerana seorang musuh itu bererti banyak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Betul ke betul kalam ni? Dah, jaga-jaga. Dah, kau ada kawan tak? Ni, tengok. Ni, belakang aku berapa ramai? Belakang aku ni berapa ramai? Contoh, konon-konon kita ada pengikut yang ramai, kawan yang ramai. Kata Nabi Sulaiman, walaupun pengikut kau ramai, sahabat kau ramai, hakikatnya sedikit. Tapi ada musuh. Musuh kau satu je, hakikat banyak. Banyak tuan-tuan. Sebab apa? Dengan permusuhannya itu, kalau berlaku pengapi-apian, dah. Permusuhan ni tuan-tuan, benda yang tulis zaman, memanjang masa dan sebagainya, yang akhir sekali, banyak akan membawa kepada kerosakan. Bila sebut musuh tuan-tuan, permusuhan ataupun kebencian, kalau tak dapat cari kita, cari siapa? Dia cari keturunan. Betul? Aku tak dapat dia pun tak apalah, aku nak anak dia. Dah? Dah, kalau anak dia tak jumpa, besok aku cari cucu dia. Ni, cerita bab permusuhan. Jadi mudah-mudahan dengan nasihat daripada Nabi Sulaiman AS, ketika dia amanahkan kepada puteranya, nasihat yang begitu ringkas, jangan kau sangka ada 1000 sahabat banyak, hakikatnya sikit. Jangan kau sangka walaupun musuh kau satu, tapi hakikatnya banyak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini adalah hashtag santapan rohani tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat memastikan hidup kita. Kita ulang balik. Pertama, kita akan bersyukur bila mana Allah Ta'ala beri kepada kita sakit walaupun sikit. Yang kedua, walaupun fakir sekejap, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, berjaga-jagalah dengan api dan berjaga-jagalah dengan permusuhan. Kerana keempat perkara ini, walaupun sikit, hakikatnya banyak. Walaupun sikit, hakikatnya banyak. Walaupun sikit, hakikatnya banyak. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama mengambil manfaat. Hashtag santapan rohani pada pagi ini. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian nak maklumat yang segera berkenaan program-program kami, boleh follow t.me/nakbaikisolat. Follow tuan-tuan Telegram. Macam sekarang ni, lepas daripada santapan rohani, hamba nak bersembang, nak tanya 2 soalan kepada sahabat-sahabat yang bersama dalam Telegram pada pagi ini. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, sahabat-sahabat di Facebook.